السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, malam ini kita meneruskan kuliah pengajian kita berhubung dengan al-iman, al-aqidah, at-tauhid, yang bermaksud kepercayaan, keimanan dan pegangan kita, akidah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan 6 rukun iman yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut al-aqidah ataupun nama buku kita al-iman, maksudnya ialah pengajian berhubung dengan 6 rukun iman. Jadi bila tuan-tuan sebut pengajian akidah ataupun disebut pengajian tauhid, al-aqidah, at-tauhid, al-iman, usuluddin, itu semua merujuk kepada 6 rukun iman. Di dalam akidah kita belajar tentang beriman kepada Allah. Ini sebagai ulang kaji. Nanti orang cerita, orang tanya, kita tak tahu nak habaq, atau kita tak nampak apa yang kita mengaji di dalam al-iman ni. Jadi bila kita sebut pengajian al-iman, iman, akidah, tauhid, maksudnya pengajian yang membahaskan, yang mengajar tentang 6 rukun iman. Dia mengaji tentang rukun iman. Sebab itu bila kita mengaji al-iman, tauhid, akidah, kita tak mengaji bab semayang, tak cerita puasa, dia tak masuk dalam tajuk tu. Sebab itu al-iman, beriman kepada Allah, beriman kepada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, itu dia panggil beriman kepada Allah, tajuk dia. Jadi kita bincang tentang itulah. Kemudian beriman kepada kitab, bincang pula tentang Al-Quran, Injil, Taurah, Zabur. Kita bincang khususnya Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, Al-Kitab. Kemudian beriman kepada malaikat. Dalam tajuk ni lah, siapa malaikat, apa unsur penciptaan malaikat, berapa bilangan malaikat, apa tugas malaikat. Jadi dalam tajuk iman, akidah, beriman kepada malaikat. Kemudian beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul, diceritakan pula berapa bilangan Rasul, siapa Rasul, apa beza Rasul dan Nabi. Ada pula di sana Rasul Ulul Azmi. Kan? Okey, yang tu perbincangan tentang beriman kepada Rasul. Banyaklah sifat-sifat wajib pada Rasul kan yang tuan-tuan belajar tu kan. Sifat wajib, sifat mustahil yang perlu ada pada seorang Rasul
tabligh, fatanah. Kan? Itu berkaitan dengan beriman kepada Rasul. Rasul ni banyaklah. Bermula daripada Nabi Allah Adam alaihissalam hinggalah kepada Nabi yang terakhir, last. Tidak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendakwa, mengaku kata dia seorang Nabi. Percaya ada Nabi selepas Nabi Muhammad, kufur. Terkeluar daripada Islam. Siapa-siapa yang mengaku dia tu Nabi, mengaku dia tu Rasul, atau kita pi ikut orang yang mengaku Rasul, percaya kata dia tu Rasul, ada lagi Rasul, lepas daripada Nabi Muhammad ada lagi Nabi, ada lagi Rasul, tak kiralah siapa pun, menyebabkan batal iman dia. Percaya kata ada lagi Nabi, ada lagi Rasul, batal akidah dia. Itu pengajian berkaitan dengan beriman kepada Rasul. Allah, kitab, malaikat, Rasul. An tu'minu billahi wa malaikati, malaikat dulu, wa kutubihi wa rusulih. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan para rasul. Dan dalam pengajian akidah juga kita akan beriman dan bincang tentang hari akhirat. Dalam hari akhirat ada apa? Dibangkitkan semula, dihimpunkan di padang mahsyar, ditimbang, diberi buku amalan, dihisap, melalui titian sirat, syafaat, masuk ke dalam syurga, masuk ke dalam neraka, melihat Allah. Yang ni semua dibincangkan dalam tajuk beriman kepada akhirat. Ada syurga, ada neraka. Kan? Yang ni kita akan bincang dalam rukun iman yang kelima, iaitu beriman kepada hari akhirat. Dan dalam pengajian iman, akidah juga yang terakhir, kita akan mengaji apa? Beriman kepada al-qadha wal qadar. Beriman kepada takdir, takdir baik, takdir buruk. Bolehkah takdir berubah? Dapatkah doa menolak takdir? Bila takdir ini ditulis, manusia boleh memilih ataupun tidak. Manusia ni bila nak buat sesuatu, dia ada pilihan ataupun tidak. Ataupun dia buat ini semuanya telah ditentukan oleh Allah, dia hanya ikut saja. Ataupun dia yang pilih. Benda yang dia nak buat tu dia pilih ke Allah yang pilih? Allah yang tentukan ke atau dia yang buat keputusan? Itu dibincangkan dalam al-qadha wal qadar. 6 rukun iman. Itu tajuk-tajuk yang kita akan belajar berkaitan dengan rukun iman, akidah. Tuan-tuan pergi masjid-masjid, tuan-tuan pengajian tentang akidah. Malam ni kelas akidah, kelas tauhid, kelas usuluddin, kelas iman. Maka semua itu bincang tentang rukun iman. Yang rukun Islam kita mengaji bila? Semayang, puasa, zakat, haji. Yang ni dalam pengajian fiqh. Pengajian fiqh. Kan bila kita kata mengaji fiqh di masjid kan dia ada pengajian akidah, pengajian hukum hakam, fardu ain, fiqh dan pengajian apa? Di masjid ada selalunya ada 4 lah. Satu kita akan di masjid ni dia akan atur kelas dia ada 4 benda. Satu kelas akidah. Yang kedua kelas fiqh, hukum hakam. Bab semayang, bab puasa, bab haji, bab jual beli, nikah kahwin, cerai. Tu kita mengaji dalam kelas apa tu? Fiqh. Kena tahu juga kelas ni. Kan ustaz ni main mengajar apa? Kan? Sekejap lagi ada ustaz main mengajar tajuk-tajuk tuan-tuan tak tahu tajuk apa kan? Baik. Akidah, fiqh, lagi dia akan mengajar akhlak. Yang ni berkaitan dengan menyucikan diri, menyucikan jiwa, tazkiyatun nufus, tasawuf. Yang ni akhlak lah. Yang ni malam ni awak ustaz ni tak ajak bab semayang. Pasal apa dia tak sentuh bab semayang? Pasal apa dia tak cerita bab hari kiamat?
Sebab tajuk dia, kitab dia berkaitan dengan akhlak. Dia cakap tentang adab dengan guru, adab ibu bapa, adab dalam jiran. Dia lebih kepada akhlak. Dan yang keempat, di masjid ada kelas apa lagi? Sirah. Ada tak di masjid ada sirah? Iaitu berkaitan dengan sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid sekurang-kurangnya kena ada kelas akidah, kena ada kelas fiqh, kena ada kelas akhlak, dan kena ada kelas sirah. Dan satu lagi, kelas yang tu imam selalu duk ambil tu kelas apa? Kalau tu imam duk ajar. Kelas apa kalau tu imam duk ajar? Tajwid. Dengan tu imam nak mengaji apa lagi? Tajwid lah. Selalu tu imam lah yang ajak tak? Tajwid betul tak? Kelas memperbaiki bacaan Al-Quran bersama dengan imam satu. Ini berpuluh tahun mengaji pun tak ketahuan apa hala, apa kepala ekor, tak tahu mengaji apa. Kelas apa pun tak tahu. Bukannya dia tahu pun kelas. Malam ni dah kelas, malam ni dah kelas. Malam ni nak pergi mengaji. Mengaji apa? Kelas apa? Kena tahu. Kalau tuan-tuan hari Khamis kita ada kelas memasak. Yang tu di balai raya. Nak buat samprik bagi naik elok. Yang tu orang tak ajak di masjid. Yang tu bukan akidah. Yang tu bukan fiqh. Yang tu kemah. Jabatan kemah tak kemah. Yang tu kemah ajak. Jadi kena tahulah. Bila kita mengaji kita tahu. Ada orang dia lagi apa lagi? Yang lain-lain tu sampingan lah. Kelas bahasa Arab lah. Kelas apa lagi? Taranum lah. Kelas harfiah lah. Jadi bila kita tahu, kita duduk dalam kelas tu, kita boleh tahu apa yang kita nak mengaji. Jadi bila saya sebut kata kita nak mengaji, malam ini kita nak mengaji kitab Al-Iman, pengajian kita akidah, usuluddin, tauhid. Kita tahu dah. Pengajian kita berhubung dengan rukun iman. Esok mungkin kelas fiqh. Kan kelas fiqh. Dia ajak bab semayang, ajak bab puasa, semayang sunat, semayang wajib, qadha semayang, boleh tak nak jamak qasar. Yang tu tajuk fiqh. Boleh? Okey. Jangan pula kelas dia akidah. Dia tulis tu kelas Isnin malam, tauhid. Mai ustaz tu mengajak syarat-syarat jamak qasar. Tak kenalah. Kan? Tauhid apa jamak qasar? Nampak? Boleh faham? Okey. Jadi malam ini kita akan mengaji berhubung dengan beriman kepada Allah. Di bawah tajuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, satu tajuk yang besar. Beriman kepada Allah ni banyak cabang lah. Tu yang tuan-tuan duk dengar orang bincang. Di mana Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Yang tu beriman kepada Allah. Bila satu orang dia beriman kepada Allah, antara perkara yang dia kena jelas ialah di mana Allah. Kan? Kita tanya di mana Allah? Nabi tanya dekat satu orang hamba, aina Allah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia kata Allah fis sama. Allah di langit. Kan? Nabi kata dia beriman. Yang tu dalam pengajian beriman kepada Allah. Dan banyak dah kita sentuh tentang beriman kepada Allah. Cuma malam ini kita akan sentuh sekali lagi. Mungkin ada dah di masjid-masjid lain kita dah sentuh sikit-sikit. Tapi di masjid ini kita sebut sekali lagi, iaitu antara perkara yang disebut di dalam beriman kepada Allah ialah syirik. Yang ni tak dapat larilah. Sebab ia termasuk di dalam perkara besar tajuk beriman kepada Allah. Cuma tuan-tuan hadirin mukminin, malam ini kita tak sebut semualah tajuk syirik ni. Cuma kita nak sebut syirik kecil. Jadi bila kita kata syirik kecil, di sana ada syirik besar. Apa bezanya? Syirik besar pelakunya, orang yang membuatnya, orang yang melakukannya, mengamalkannya terkeluar daripada Islam. Batal akidah dia.
Itu syirik besar. Sesiapa yang melakukan syirik besar, terlibat dengan syirik besar, syirkun akbar. Dia ada syirik akbar, dia ada syirik asghar. Syirik besar dengan syirik kecil. Yang besar kalau terlibat, buat, percaya, amal, sebut, ikut, keluar daripada akidah, batal Islam dia. Itu syirik besar. Adapun syirik kecil, pelakunya orang yang percaya mengamalkannya masih lagi muslim. Cuma dia melakukan suatu dosa yang sangat besar. Dia masih lagi Islam, tapi hampir nak tergelincir. Kan? Itu beza dia. Syirik besar ialah seseorang itu kita sebut takrif dia saja. Sebab kita nak bincang syirik kecil, bukan syirik besar. Syirik besar ialah seseorang itu melakukan ibadat bukan kerana Allah. Totally bukan kerana Allah. Dia semayang bukan kerana Allah. Dia berdoa bukan kepada Allah. Dia tuih bukan kepada Allah. Allah tak ada langsung. Syirik kecil ni dia ada lagi Allah tu, tapi dia menyengutukan ataupun dia meletakkan sesuatu yang setanding dengan Allah. Dia semayang tu, contoh syirik kecil, dia semayang tu kerana Allah. Pada masa yang sama dia nak juga lah orang puji. Nampak? Dia boleh faham tak? Dia buat tu ada juga kerana Allah, tapi dalam masa yang sama, dalam duk kerana Allah tu, dia duk harapkan juga kerana orang. Kan? Dia buat tu kerana Allah, tapi dia dalam masa yang sama pun dia nak tunjuk juga ke orang, nak habaq juga ke orang. Yang tu dia panggil riak. Kan? Riak tu syirik besar ke kecil? Kecil. Pasal ada lagi Allah tu. Sebab itu kita kata kalau kita pergi satu kedai, nampak dia gantung satu gambar. Kita kata dia gambar apa ni? Dia kata gambar ni ikhtiar, nak melariskan jualan. Gambar ni hang percaya apa? Gambar ni kalau kita gantung ikhtiar, dia boleh tarik orang mai. Tapi sebenarnya rezeki ni Allah bagi. Allah yang tentukan. Tapi gambar ni dia sebab musabab. Kita pun tengok gambar. Tuan-tuan, kalau dia bubuh gambar, apa dia? Gambar ikan bakar ke, gambar sotong goreng tepung ke, munasabah tak? Munasabah. Pasal tu cuba tuan-tuan tengok KFC, McDonald, kedai-kedai makanan apa? Makanan segera ni. Depa letak gambar apa? Gambar orang makan burger, gambar tengok McDonald, gambar ayam, gambar burger, bagi orang tertarik. Yang tu tak syirik lah. Pasal memang gambar tu kalau kita tengok pun tak lapak jadi lapak. Kan? Tengok sedap mah. Tengok teringin nak makan lah. Kita pergi tu mungkin nak beli aiskrim saja. Kan? Tengok dia buat keluar burger prosperity. Kan? Dia buat pula gambar celuk dalam tu angkat. Dia kata sedap mah, boleh try ni. Yang tu munasabah masuk apa? Masuk akal lah. Ini saya pergi kedai tuan-tuan jual nasi lemak, gantung gambar orang tua mana tak tahu. Kita tengok pun tak lalu. Tapi kata gambar tu boleh tarik orang mai. Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Nak fikir munasabah tu apa relevansinya, rasionalisasinya, apa hubung kaitnya, apa kaitannya gambar tu dengan orang masuk. Tuan-tuan boleh faham tak? Kalau tuan-tuan tunjuk satu orang badan besar, gemuk, duduk gigit burger, kita tengok, dia ni bagus, selera kan. Sedap apa burger ni kan. Jadi kita boleh faham lah. Macam tuan-tuan jual bedak, mesti ambil orang segak, dia bubuh bedak daripada hitam jadi putih. Elok muka dia lebih pakai bedak.
Yang ni okey. Yang ni tak syirik, tak khurafat, tak tahyul. Pasal munasabah, masuk akal, logik. Boleh faham? Tapi kalau kita pergi satu kedai, tiba-tiba dia pergi gantung gambar apa tak tahu. Siapa-siapa pun kita tak tahu. Dia bubuh gambar tangkai ke, gambar apa ke. Yang kita duk fikir, tang mana munasabah gambar ni boleh tarik orang. Nampak? Melainkan dia percaya gambar itu ada power. Betul atau tidak? Gambar itu ada berkat. Gambar itu ada kuasa. Tapi bila kita tanya dekat dia, dia kata apa? Tak. Yang penting Allah. Asbab macam ni, ikhtiar. Maka kita katakan dia masih Muslim. Cuma dia tersalah dalam tajuk tu. Tajuk tu. Boleh tak? Sebab itu Nabi kata, man 'allaqa tamimatan, siapa yang gantung tangkal, dia syirik. Tapi syirik itu syirik, kita kena tengok. Kita tanya dia. Kena tanya juga. Dia kata, pasal apa hang pakai tangkal? Tangkal ini yang menyembuhkan. Tangkal ini yang melindungi diri aku. Yang ni kecil ke besar? Bagus. Tepat. Nanti saya buat main hadiah. Bukan durian, rambutan. Nanti saya nak suruh bini saya buh dalam plastik sikit. Buh sini bagi kat tuan-tuan. Semua dapat. Ada idea juga lah, boleh bagi rambutan. Pasal tak payah pakai model. Buah rambut free, bagi. Okey. Yang tu itu besar. Pasal dia percaya bulat-bulat. Dia memang percaya 100%. Kata tangkal itu yang bagi lega. Termasuk juga tuan-tuan, kalaulah dia percaya kepada apa-apa benda, batu ke, pokok, dia percaya kata benda tu yang kuasa, yang tiba besar. Tapi kalau kecil, dia kata pasal apa hang gantung tangkai ni? Tangkai ni ada apa? Tangkai ni tak ada kuasa. Tangkai ni tak ada apa. Aku hanya pakai ikhtiar saja. Aku jampi kat tangkai ni. Yang bagi lega Allah. Yang ni kecil ke besar? Yang ni kecil ke besar? Kecil. Syirik kecil. Sebab apa? Kerana kita tak boleh faham apa kaitan tangkai dengan lega. Tuan-tuan boleh faham? Saya nak bagi tuan-tuan, bagi terang elok-elok ni, nak bagi clear elok-elok. Apa beza kita percaya tangkai bagi lega dengan sakit kepala, dengan apa beza kita percaya Panadol bagi lega sakit kepala? Ni tuan-tuan dengar bagi elok. Ni nak bagi clear ni. Tajuk ni tajuk mudah tapi orang jadi kelabu asap. Satu orang, tuan-tuan kena jawab. Kalau tuan-tuan boleh jawab, kemah. Akidah memang clear. Clear pada sebahagian ustaz. Satu orang dia makan Panadol. Bila kita tanya siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang bagi lega sakit kepala? Allah. Siapa yang penawar? Syafi. Siapa yang maha penyembuh? Allah. Pasal apa hang makan Panadol? Yang ni ikhtiar, sebab musabab. Yang ni tuan-tuan lulus. Okey Sekejap lagi tuan-tuan akan pelik. Satu orang dia sakit kepala, dia pergi ambil tangkai, dia gantung. Dia pergi ambil apa-apa tangkai, dia perasak kemian tangkai apa, dia pergi gantung. Kita tanya dia, siapa bagi? Dia pakai tangkai, lega. Lega. Bukan tak lega, ada lega. Kita tanya dia, siapa bagi lega? Allah. Siapa yang bagi hang tak pening dah? Allah. Allah juga. Sama tak dengan Panadol tadi? Sama tak? Dua-dua Allah. Tapi pasal apa yang tangkai ni kita kata tak betul? Pasal apa yang Panadol tadi kita kata lulus, tak rosak akidah, betul, benar, sahih. Tapi pasal apa yang tangkai tadi? Dia percaya Allah juga. Tapi kita kata rosak akidah dia. Pasal apa rosak? Pasal apa yang tu tak rosak? Sedangkan kedua-duanya Allah, Allah, Allah. Pasal apa?
Tapi saya rasa tuan-tuan semua clear dah. Tuan-tuan semua faham dah. Cuma mungkin tuan-tuan tak nak jawab tu saja. Tuan-tuan tak tahu nak habang macam mana. Macam itulah selalunya. Kerana Panadol tadi, logik. Dia dikaji, ingredient dia ada drug. Tahu dalam Panadol ada drug, ada dadah. Kemudian dia punya bahan-bahan dia tu semua telah diuji. Bila dia masuk dalam saluran darah, dia pergi kepada saraf-saraf. Maksudnya dia ada proses dia. Faham tak? Okey. Sebab itu kita kata no problem. Faham tak? Panadol bila dia masuk dadah tu macam mana proses kena dengan darah kita apa semua, ini perubatan lah. Dia kaji, dia dah test dekat tikui, dia dah test dekat kawan apa semua, ubat tu semua, dia kaji memang sesuai dengan sakit kepala, dia test sana test sini apa semua. Okey. Tangkai nak pergi duduk bersabit tak mana? Tangkai nak pergi duduk bersabit tak mana? Satu lagi, bila tuan-tuan abang kata sakit kepala, tuan-tuan pergi kat kawan tu sakit kepala, kalau tu sakit kepala, kalau dia kata mai kepala hang, dia katuk kepala kita, okey, lulus. Pasal sakit katuk, okey. Tapi kalau kita abang tok sakit kepala, dia pi dinding, hang rasa macam mana? Kurang sikit. Yang ni khurafat. Yang sakit kepala kita, yang dia pergi katuk kepala lembu. Kan? Tuan-tuan faham tak? Yang ni yang saya bagi tahu. Sebab itu dia kata okey. Mudah ya tuan-tuan nak faham. Tuan-tuan sakit perut, sakit kepala, sakit gigi, pergi jumpa doktor. Doktor, sakit gigi, dia cabut, bagi ubat palam. Doktor sakit perut, dia bagi ubat tahan berak ke apa ke, bagi cakul ke apa ke, kan? Okey. Sakit pergi jumpa doktor. Syirik ke tak? Tak. Tapi kita percaya Allah, bukan percaya doktor tu. Doktor tu hanya sebab musabab. Sakit perut, sakit gigi, sakit kepala, pi ke kubur. Tu ya Syekh, ya Maulana, ya Habibi, ana sakit gigi, malam tak ada tidur lena. Dia berhabak kat Tok Syekh tu. Boleh tak boleh? Tuan-tuan, dia kata samalah pi minta tolong dengan doktor. Pasal apa hang sakit gigi? Ya Allah, sakit gigi. Hang minta tolong dengan Allah. Hang pergi minta kat doktor, artinya hang mensyirikkan Allah dengan doktor tu. Tuan-tuan, tu kita kata yang ni kelabu asap. Apabila kita pi dekat doktor, dia berkemampuan, dia berkelayakan, dia berkeahlian, dia memang ada ilmu, dia tahu nak cabut gigi, dia mengaji tajuk tu, dan dia memang mampu. Jadi bila kita pergi cabut gigi, ada tak syirik apa? Nak syirik tak mana? Kita pergi minta tolong benda yang memang dia boleh tolong dalam bidang kuasa dia. Saya bagi contoh macam ni ya. Nak bagi mudah faham, pergi minta tolong dengan doktor dengan pergi minta tolong dengan orang mati ni, tahu beza dia macam mana? Ni nampak ni apa dia? Ni botol ayak. Ni botol ayak. Botol ayak ni duduk tang meja tu. Sebelah kanan ada satu orang laki-laki sihat tubuh badan. Sebelah kiri ada laki-laki lumpuh, duduk atas kerusi roda. Okey. Ayak duduk meja tu. Ni bagi faham elok-elok. Tuan-tuan pun beralih belah kanan. Mangkit pergi ambil ayak, buat mai kat saya Ustaz. Tolong bangun, pergi berjalan ambil ayak tu, buat mai kat saya Ustaz. Okey tak? Okey tak? Okey. Syirik tak minta tolong kat dia? Tuan-tuan minta tolong kat dia kat Allah. Ya Allah, tolong ambil ayak buat mai. Dia duduk sebelah, kita minta tolong dekat dia, syirik ke tak? Pasal dia memang boleh tolong ambil
Di bawah kemampuan dia. Faham tak? Yang mana di bawah kemampuan dia tu boleh. Belah kiri. Dia lumpuh. Hang mangkit tolong ambil air. Dia akan kata apa? Hang ni aku tengok macam cerdik. Tapi tak sangka pula bodoh. Hang nak suruh aku mangkit pergi ambil air. Aku nak berjalan pun tak boleh. Faham tak? Itu yang kita kata, meminta sesuatu kepada makhluk, benda yang di luar kemampuan dia, adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang salah. Orang mati nak boleh tolong apa? Yang boleh tolong kita orang hidup. Tuan-tuan pergi jumpa orang hidup. Dia kata, aku ni 2-3 hari dah tak makan, pinjam RM50. Dia pun kata, boleh lah. Dia hidup, dia ada duit. Janganlah tuan-tuan lalu tuan-tuan pakai bergaya elok apa semua, lalu tengok kawan tu minta sedekah. Kan, dia tu duk minta sedekah. Tuan-tuan pun kata kat dia, jom pergi minum air. Awak ah, hang tolong bayar kat aku. Dia hang lah bayar kat aku. Faham tak? Kita nak minta tolong, mesti kita minta tolong nombor satu, orang yang berkemampuan. Orang yang mampu nak tolong kita, orang yang hidup. Orang yang mati boleh tolong? Orang yang dah mati boleh tolong ke tak? Nak tolong kok mana? Dia ke diri pun tak lepas. Sebenarnya ni benda simple. Bila kita nak mohon hajat, mohon pertolongan, kita pergi kat doktor pasal kita tahu dia mampu, dia ada ilmu, dia tahu, dia dalam bidang tugas dia. Sebab itu ada beza. Dia kata samalah, hang pergi minta kat doktor pun syirik lah, hang pergi minta kat orang mati pun syirik lah. Sebab apa? Sebab dua-dua minta bukan kepada Allah. Nampak? Dia faham tahu tak? Dia kata yang pergi minta, tuan-tuan boleh faham punya teruk dia punya benak tu. Dia boleh samakan pergi minta tolong doktor dengan pergi minta tolong orang mati. Tolong doktor ni di bidang kemampuan dia, kebolehan dia, dia mampu. Sedangkan orang mati tak boleh. Saya mudah ya. Siapa yang rajin pindah minta kat kubur, senang saja. Dia mesti ada anak. Bukan semua benda anak-anak sekolah anak-anak ni, kita kerja sekolah anak-anak ni kita reti lah, ni payah tuan-tuan. Bukannya reti kan. Takat macam saya ni, takat hak boleh pendidikan Islam tu boleh jawab. Matematik ke apa ke, tak reti. Kita habaq kat anak-anak kita lah ni, hampir kubur untuk Tina Alwi. Senang ya. Hampir kubur untuk Tina Alwi. Hampir kubur kau nu, hampir buat kerja sekolah di kubur. Gamak hang tak reti, hang minta tolong. Dia mangkit ajak hang. Tentu budak-budak tu kata kerja apa? Bodoh. Kerja sia-sia. Dia dah mati. Ini juga yang dilakukan oleh sebahagian orang. Ini yang kita kata beza besar. Pergi minta tolong kat cikgu. Bila tak reti, minta tolong kat cikgu. Cikgu hidup ke cikgu mati? Saya bagi contoh lagi. Bagi contoh bagi banyak. Bagi faham. Ada seorang legenda yang hebat. Cikgu pakar matematik. Dia ni memang pakar. Hebat. Dia memang budak yang tak reti pun pergi tuition dengan dia. Boleh. Contoh. Kan ada kan cikgu-cikgu yang memang hebat lah. Tetapi malangnya, dia pun habaq kat anak dia. Bapak dulu ni memang bodoh matematik, tak reti apa. Lepas tu macam mana bapak boleh lulus? Bapak dulu ada cikgu mana tahu, bapak pergi tuition dengan dia. Dia memang hebat. Cikgu lain ajak tak faham, P dekat dia faham. Budak G, P dekat dia A. Bapak dia ceritalah hebat. Hebat cikgu tu bapak no. Saya ingat saya pun nak pergi belajar dengan dia. Kok boleh pandai macam bapak. Daripada gagal boleh lulus. Tapi dia dah mati. Kalau pencen tak apa lagi. Kalau pencen tak apa lagi. Dia dah mati. Boleh tak? Dia kata boleh. Pergi minta kat orang mati. Pasal apa kita kata tak boleh? Dia nak ajak macam mana dia duduk kerah dalam tu. Sebab itu kita kata tuan-tuan, benda ni mudah ya. Kalau kita nak pandai, pergi cari cikgu yang duk hidup. Tapi tak payahlah dia mati, hampir cari hak hidup lah. Nampak tak faham? Apa beza pergi minta dengan yang mati dengan hidup? Tentulah, tentu beza dia. So orang yang pergi minta dekat orang mati, faham tak?
Dia tahu cikgu dulu dia dengar kata ajak pandai sangat. Kan? Yang tak reti pun boleh lulus. Ajak saya Ustaz. Tinggal dia tak keluar tibai. Kan? Dia tak boleh. Pandai lagu mana pun dia dah mati. Sebab itu soleh macam mana pun, warak macam mana pun, dia dah mati. Putus. Yang ada dengan kita yang masih pasal itu tawassul hanya dengan orang saleh yang hidup. Pasal itu sahabat pergi jumpa sahabat-sahabat yang masih hidup. Nampak tuan-tuan? Baik, hadirin mukminin. Itu saya cuba nak bagi clear tuan-tuan antara perkara yang sepatutnya kita jelas di dalam tajuk itu. Dalam masa yang ada ni saya akan sebut beberapa contoh yang digariskan oleh para ulama termasuk di dalam perbuatan syirik kecil. Saya akan sebut beberapa contoh yang disebut oleh para ulama supaya tuan-tuan jelas. Amalan-amalan ni tergolong di dalam syirik kecil. Syirik ni nama dia kecil tapi dosa dia besar. Baik, antaranya riak. Antaranya riak. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi, sesungguhnya aku sangat takut. Aku sangat takut, kata Nabi, menimpa kamu syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan syirik kecil? Lalu dijawab oleh Rasulullah, riak. Jadi berdasarkan hadis ni, riak ialah syirik kecil. Tahu riak? Dia buat, dia harap pujian orang. Dia harapkan balasan orang. Ni dia buat sesuatu kerana orang. Dia semayang tu, ada orang puasa, kerana Allah dalam masa yang sama, dia juga mengharapkan orang puji. Dalam masa yang sama. Riak kan? Pasal itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, hang baca Quran pasal apa? Pasal Allah. Bohong. Hang nak supaya orang puji hang pandai. Pasal apa hang sedekah? Kerana Allah. Hang bohong. Hang nak orang panggil hang pemurah. Maksudnya dia riak. Syirik kecil. Dia masuk neraka. Yang kedua, bersumpah bukan dengan nama Allah. Bersumpah bukan dengan Allah. Seperti dengan Nabi. Tak boleh. Aku bersumpah dengan nama Muhammad. Aku bersumpah dengan Rasulullah. Tak boleh. Bersumpah dengan Kaabah. Demi Kaabah. Demi Tugu Negara. Tak boleh. Demi bulatan rambut kangak. Tak boleh. Demi Gua Sami, demi Gunung Medan, demi gunung apa? Kan tak boleh. Tak boleh. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, man halafa bi ghairillah, sesiapa yang bersumpah bukan dengan Allah, dia telah melakukan faqad kafara au asyraka, dia telah syirik. Sebab itu bila kita angkat sumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah. Bila kita bersumpah demi Allah. Tapi dia kata dalam Quran kata demi masa, demi waktu subuh, demi waktu malam, demi waktu duha, demi buah tin, demi buah zaitun. Yang tu siapa yang bersumpah? Wattini wal zaitun wal as wal fajr wal lail wasyam wad duha. Tu siapa bersumpah tu? Allah. Allah boleh lah. Kan? Sebab bila kita bersumpah, kita membesarkan benda tu. Jadi seseorang yang bersumpah selain daripada Allah, dia telah melakukan syirik kecil. Jadi kita tak boleh demi mak aku. Yang ni selalunya tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar ni? Tuan-tuan ni pasal warak bagus. Pasal itu tak tahu. Hindustan. Tengok ada Hindustan. Hindustan kalau dia nak bersumpah demi amma, dia demi mak dia, demi anak yang aku kandung, depa semua lah mak depa. Hang bersumpah demi mak hang, hang bersumpah demi bapa hang, hang bersumpah demi anak hang. Tengok, kita tak boleh. Tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, memakai gelang atau benang. Gelang atau benang. Itu yang saya kata tadi. Memakai gelang atau benang. Iaitu tapi saya dah cerita dah kat tuan-tuan tadi.
Kan? Apa yang maksudkan dengan gelang dan benang? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW melihat satu gelang yang dipakai di tangan seorang lelaki. Kata Imran bin Husain, aku melihat dia berkata besi daripada warna kuning. Satu laki-laki pakai gelang. Tuan-tuan, hukum lelaki memakai gelang ni khilaf di kalangan para ulama. Hukum memakai gelang di tangan orang laki-laki ni tak sepakat di kalangan ulama. Ada yang kata harus, dengan syarat gelang tersebut berbeza dengan gelang wanita. Ada yang membolehkan untuk tujuan perubatan, ada yang kata tak ada masalah, kalau dia nak pakai tak apa. Ada yang kata kalau ada sebab boleh pakai, tapi ada yang kata boleh pakai. Janji jangan pakai gelang lagu orang perempuan. Kalau gelang tu, sebab apa? Sebahagian fuqaha kata, kalau kita tak boleh pakai gelang, kita juga tak boleh pakai jam. Sebab jam adalah salah sebahagian daripada gelang. Ini hujah lah. Bukan saya suruh pakai, tapi saya nak bagi tahunya benda ni tak sepakat. Kan? Baik. Tapi yang kita cerita ni, dia pakai gelang, dia pakai rantai, dia pakai benang. Untuk apa? Dia percaya kata benda tu ada power. Kan? Tapi kalau tuan-tuan beli gelang yang tak tahulah, mereka kata gelang magnet tu, dia macam boleh memberi kelancaran kepada saluran darah. Yang tu tak apalah, kalau tuan-tuan rasa betul, pakailah. Tapi yang ni, yang gelang apa ni? Gelang cirik, gelang teriak, gelang muntah, gelang segala gelang. Kan? Nampak? Gelang yang paling besar khurafat, gelang apa? Gelang kebai. Bila pakai jadi kebai. Yang peliknya, Nabi berperang, patah gigi, terkoyak pipi. Tak ada pula ilmu kebal. Mai dekat hampa, pendekar mustar, pinang sebatang, kebai. Kan? Yang Nabi punya Nabi ni wakil Allah pun luka, patah gigi. Seorang sahabat kan, Abu Ubaidah, yang cabut anak panah sampai gigi dia terpatah. Kan? Tidaklah anak panah tu cucuk kena Nabi, tembus pipi ni. Bukan ni, kalau kita ni pasal lebih pada Nabi. Kalau anak panah tu kena pipi kita, patah anak panah tu. Itu yang dia kata ilmu kebal marang perapu, spontan marang skipper. Kan? Oh, hebat mandi minyak lah. Oh, sakat minyak panas tuang atas belakang tak ada apa. Kan? Tapi bila nak goreng ikan, tu dia duduk sebatu. Takut mercik. Kan? Nampak? Saya tak tahulah betul tak betul ilmu kebal ni. Kan? Mereka kata dulu mak komando kot ada ilmu kebal kan. Banyaklah lagi ilmu kebal ni. Tapi kita tengok semua dengan pistol. Kan? Wallahu ta'ala a'lam. Lalu Nabi SAW bila tengok lelaki ni pakai gelang di lengan dia, Nabi kata apa? Nabi kata, celakalah. Waihak. Perkataan Nabi, waihak, celakalah. Ma hadhihi? Qal minal wahinah. Nabi kata, hang pakai apa tu? Dia kata tangkal, nak bagi kuat. Nabi kata apa? Innaha la taziduka illa wahnan. Nabi kata dia bukan nak bagi jadi kuat, dia nak bagi jadi lekeh, dia nak bagi jadi lemah. Nabi kata tidaklah menambahkan kekuatan, melainkan kelemahan. Nabi kata buang. Buang. Kalau hang mati, lengan apa di tangkal tu ada di lengan, hang akan masuk neraka. Tak akan berjaya selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nampak tuan? Okey. Sebab itu ada riwayat seorang sahabat nama Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah kenal kan? Huzaifah Al-Yamani, dia ziarah seorang pesakit dan dia dapati pada lengan pesakit itu ada benang. Huzaifah ni sahabat Nabi yang terkenal. Dia panggil penyimpan moho besar rahsia Nabi. Semua rahsia Nabi dia simpan. Antaranya nama orang munafik. Umar pergi cek nama dia, ada tak? Bukan Umar tu munafik, tapi dia takut, kan? Lalu Huzaifah ni nampak ada benang diikat di tangan seorang lelaki. Tujuannya untuk mengelakkan demam.
Huzaifah sahabat Nabi ni pergi tengok kawan tu sakit. Ni hang pakai gelang ni pasal apa? Dia kata gelang ni nak bagi tak demam, nak bagi hilang demam. Apa yang Huzaifah buat? Dia tarik benang tu, dia cabut buang. Dia rentah buang, tahu buang. Dia sambil dia buang tu, dia baca wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mensekutukannya dengan sesuatu. Surah Yusuf ayat 106. Dia baca ayat tu masa dia cabut buang rantai tu. Yang ni disebut oleh Syekh Dr. Al-Qaradawi tentang kisah Huzaifah ni. Nampak? Jadi sahabat Nabi telah faham kata benda tu tak boleh. Kan? Okey tuan-tuan, kita azan. Sekejap lagi saya sambung kesimpulan. Nanti kita sambung dalam kelas lain. Saya akan buat kesimpulan. Bismillah, alhamdulillah. Yang berikutnya, akhir untuk malam ini, yang termasuk juga di dalam perbuatan syirik asghar ataupun syirik kecil, iaitu melakukan tilikan, ramalan terhadap sesuatu yang bersifat ghaib. Menilik, istilah kita menilik, menenung nasib atau ramalan berdasarkan kepada benda ghaib. Tengok dulu orang Arab dia guna burung, ataupun dia guna anak panah, ataupun dia guna benda-benda yang, sebab tu dia panggil at-tiyarah, percaya pada sial ni. Dia guna burung, dia tilik guna burung, dia tilik guna anak panah, kan? Dia guna benda-benda ni lah untuk nak melihat nasib. Sebab itu perbuatan menilik nasib ni, perbuatan menenung nasib ni, meramal nasib ni syirik. Hati-hati. Sekarang orang ramal walaupun sekadar main-main, tak boleh. Kan? Wallahu a'lam. Kita kena beza pula. Jenuh cerita pula. Ramalan kaji cuaca, ramalan ekonomi. Ramalan-ramalan ni bukan dia bergantung kepada tilik nasib, dia bergantung kepada ilmu. Orang kaji cuaca macam mana dia boleh ramal hujan? Berdasarkan kepada tiupan angin. Kan? Angin monsun. Sebab tu tuan-tuan, orang Melayu ni dia tak tahu sebut istilah. Tapi sebenarnya benda yang dia cakap tu memang betul lah. Apabila hangat, orang Melayu, orang tua-tua akan kata apa? Kalau hari tu hangat, dia akan kata apa? Nak hujan. Betul lah. Itu bukan relate, itu bukan tilik nasib. Sebab apa? Bila awan tu, angin naik, menyebabkan angin naik ke awan, tolak mai balik dalam bahasa sainsnya, menyebabkan haba yang terkepung tu menjadi panas. Dia tak boleh cerita lah macam tu. Tapi sebenarnya dia nak sebut tu, hari ni hangat ni nak hujan kot. Astagfirullah. Tak boleh tu. Yang tu syirik. Apa betul lah kan? Dia nak habang kata bila angin awan tu dah terkepung, angin wap nak naik tak boleh apa semua tu, dia tahan, lepas tu menyebabkan akan turunnya hujan. Macam tu juga ramalan kaji cuaca. Dia tengok berdasarkan satelit. Tuan-tuan nampak kan? Dia tunjuk angin berpusing. Angin yang dibawa dia tahu berpusing, angin ni akan bawa aliran wap panas, air panas laut apa semua. Yang tu okey, tak termasuk. Yang tilik nasib ni, dia berdilik nasib benda-benda ghaib yang dia tak ada ilmu, tak ada maklumat. Seperti tengok bintang. Tengok bintang. Kan? Bintang-bintang lahir. Kan? Tuan-tuan bisa tengok kan? Ada orang ramal bintang-bintang kita lahir. Kemudian kita boleh tahulah dia ni punya perwatakan dia macam mana. Seorang yang pemarah, seorang yang macam ni, pemurah rezeki. Ini tak boleh. Satu, dia guna bintang. Istilah orang muda-muda, orang tua-tua pun tahu kot. Kan dia ada bintang Gemini,
Sagittarius, Capricorn. Tuan-tuan bintang apa? Ha? Bintang 3 Julai. Bintang 3 RTM. Dia ada bintang kan? Cuba tanya, abang bintang apa? Capricorn. Saya Sagittarius. Dia kata kalau Capricorn dengan Sagittarius ni, dia tak berapa nak elok. Dia kena cari satu lagi bintang. Bagi jadi 3, baru dia duduk elok bintang tu. Pandai abang tu. Yang ni aku tak tahulah, tapi mereka tilik nasi selalu macam tu lah. Kalau 2 saja, selalunya cepat gugur bintang tu. Macam tu. Yang ni tilik kena ke dia. Kan? Macam Piramli kan, laki kau tak guna. Kan, lepas tu kan dia pergi tilik nasi. Tok Umar tu kata apa? Laki kau tak guna, tak bagus. Kau minta cerai, kahwin sama aku. Ini bagus tilik nasi ni, dia bagi terus penyelesaian. Lagi satu tilik nasib berdasarkan tapak kaki. Tapak tangan. Kalau yang garisan ini bersambung dengan garisan ini, tak tahu. Tak tahu kan? Cikgu Murni, saya ni pandai menilik nasib. Kalau garisan ni bertemu dengan garisan ni, untung. Dia dah habaq dah pembohong. Haji Bakhir pembohong. Tak apalah dia bohong Cikgu Murni, sama-sama galak. Yang kita pun suruh tangan duk pergi tengok. Ini tangan. Dulu ada dia kata, yang ni M. M ni miskin. Kita pun habis dah aku. Lepas tu bila kita baca aku ni, macam ni K pula ni noh. Kaya. Apa punya dungung. Pergi tengok tangan kan. Panjang umur apa semua. Cuma kadang-kadang tuan-tuan hadirin mukminin, tak tahulah, dia mungkin pengalaman dia. Dia kadang-kadang dia tengok Dailuih, dia kata orang Dailuih ni cerdik. Kan, orang yang jenis botok tengah ni dia jadi macam ni. Yang ni mungkin pengalaman lah. Tapi kita boleh percaya tak? Tak boleh. Pasal yang ni termasuk dalam apa? Al-Qadha wal-Qadar. Macam-macam lah. Tengok tarikh lahir, tengok bulan beranak, tengok ni. Kan, dulu orang Melayu ada buku Tajul Muluk. Kan, sebelum nak buka-buka tengok tilik ni. Kan, nak tak berapa. Sampai dia boleh ni. Dia boleh tak belanja berdasarkan kepada tilikkan saya. Hantaran yang sesuai mas kahwin. Sakan. Kan, dia boleh tilik. Yang seronoknya, tukang ramal tu pun macam selalu saya kata lah, dia ramal jodoh orang. Dia ramal orang sesuai tak sesuai. Dia sendiri bujang sampai keluar. Ataupun lagi teruk baru bercerai. Dia kata saya ramal ni tak sesuai. Tak kekal lama. Kan? Kalau dia boleh baca hak orang, tentu dia boleh baca diri dia. Pasal itu Nabi SAW kata, Nabi kata, man ata arrafan, sesiapa yang bertemu dengan tukang tilik, tukang nujum, ahlun nujum, bijak laksana, ahli nujum, lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Sesiapa yang bertemu dengan tukang tilik, arraf. Kalau Tok Bomo kahin Tok Bomo, arraf ni tukang tilik. Dia lain tau. Tok Bomo lain, tukang tilik lain, ahli nujum lain. Kan? Tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Kalau dia pi dia tanya, dia tak percaya. Dia pi dia tanya. Kan? Tapi kalau dia pi dia tanya, dia percaya. Yang ni kufur. Tu dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalilnya tuan-tuan balik tengok surah An-Namlu ayat 65. An-Namlu surah Semut ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesiapa pun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib melainkan hanya Allah. Tu jelas. Jadi jodoh benda ghaib. Betul tak? Tuan-tuan nak kahwin lama mana? Tuan-tuan tahu tak? Mana tahu. Jodoh kita nak panjang ke pendek, rezeki kita banyak mana, semua tu benda
Khair. Mana kita tahu kita nak boleh. Ada baru ni saya baca. Berapa lama? Atau 2 minggu ke kawan tu kahwin? Ni baru ni 2 minggu ke? 2 minggu. 2 minggu baru kahwin. 2 minggu baru kahwin bercerai dah. Tu masuklah soal khabar. Mungkin dia tak pergi tilik dulu lah kot. Kan? 2 minggu. Kira 2 minggu ni tak lama mana. Orang pi Mekah, balik mai, elok-elok balik bercerai. Sebelum pi makan kenduri, balik mai tengok bercerai. Dia kata aku tak ada sampai hang telefon dapat kata bercerai dah. Jadi jodoh kita mana tak benar kait. Ada juga yang bercinta menyesakan, duk ingat nak kekal sampai ke anak cucu, kan? Tak bercerai. Ada yang tak bercinta tapi kekal. Tuan-tuan kebanyakan bercinta ke tak? Yang banyak yang kekal ni yang tak bercinta. Kan? Jadi benda-benda jodoh ni kita jangan duk kata apalah. Siapa nak bercerai tu jodoh dia. Siapa yang nak kahwin lebih pun jodoh dia. Kan? Dia kata hang jangan kahwin. Ada pula kata, adalah hang jangan kahwin dengan laki tu. Pasal apa? Keturunan depa ni jenis menikah banyak. Tok Wan dia 4, pak dia 3. Mungkin dia pun akan buat juga. Tu dia. Yang ni macam mana? Boleh tak? Yang ni dia tilik berdasarkan fakta. Kita okeylah. Dia bukan tuduh apa. Dia tengok pada rekod. Tok Wan dia 4, pak dia 3. Maksudnya depa ni memang jenis menikah banyak. Jadi elokkan daripada menikah dengan depa. Boleh anda? Kartun dia kan, no? Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua dan memberkati kita dan melindungi anak cucu kita daripada perbuatan syirik besar ataupun syirik kecil. Saya akhiri dengan astaghfirullahal azim li wa lakum, untuk saya dan untuk tuan-tuan. Saya mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.